Fizik tingkatan 4. Perbincangan jawapan latihan formatif 2.3 iaitu gerakan catur bebas di muka surat 51. Sebelum anda ingin menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan gerakan catur bebas, anda perlu mengetahui tentang 3 persamaan gerakan linear yang diberikan di sini. Jadi, kamu kena mengenai simbol kuantiti fizik yang digunakan di dalam persamaan ini. Jadi, yang pertama ialah U adalah sama dengan H laju awal, V sama dengan H laju akhir, G adalah sama dengan pecutan graviti, T adalah sama dengan masa, S adalah sama dengan sesaran, iaitu sama dengan ketinggian. Langkah yang pertama ialah anda perlu senaraikan semua maklumat yang diberikan dengan menggunakan simbol kuantiti fizik yang diberikan di sini. Kemudian anda baru boleh mencarikan persamaan yang sesuai untuk selesaikan soalan anda. Jika objek tersebut ialah dilontarkan ke atas, titik permulaan tersebut diangkatkan sebagai titik rujukan. Jadi kalau ke atas, sesaran adalah bernilai bertanda positif, V juga positif. Sebabkan objek tersebut dilontarkan ke atas, jadi H laju pada titik permulaan diangkatkan sebagai H laju awal U sehingga ia sampai ke ketinggian yang maksimum, iaitu H laju akhir. H laju akhir adalah sama dengan 0. Sebab objek tersebut mencapai ketinggian yang maksimum, jadi H laju adalah sama dengan 0. Dan pecutan graviti iaitu A kita tuliskan sebagai G, iaitu tanda negatif juga. Jika sesuatu objek ialah dilepaskan ke bawah, jadi di mana objek tersebut dilepaskan iaitu dikirakan sebagai titik rujukan. Jadi sebab ke bawah, S negatif, V juga adalah bertanda negatif. Jadi semasa anda gantikan nilai ke dalam rumus, anda perlu letakkan tanda negatif. Jadi H laju semasa objek tersebut dilepaskan ke bawah, iaitu pada ketinggian yang maksimum, H laju awal adalah sama dengan 0 sebab ia berada pada ketinggian yang maksimum. Jadi semasa ia ke bawah, objek tersebut ke bawah, V adalah nilai tertentu dengan tanda negatif sebab ia ke bawah. Jadi G juga bernilai tanda negatif. Soalan nombor 3. Suatu objek yang dilontarkan ke atas secara menegak mencapai ketinggian maksimum 5 meter. Hidungkan H laju objek itu semasa dilontarkan. Okey, maksudnya objek ini ialah dilontarkan ke atas. Jadi titik permulaan ialah di bahagian bawah. Jadi objek iaitu ke atas. Jadi kita tahu bahawa S positif, V juga positif, tetapi nilai G adalah bertanda negatif. Jadi kita sekarang senaraikan maklumat yang ada dalam soalan dahulu dengan menggunakan simbol. Okey, jadi yang pertama, apa maklumat yang ada? Kita lihat sekali soalan. Jadi objek yang dilontarkan ke atas secara menegak. Jadi objek itu dilontarkan ke atas secara menegak. Okey, dan mencapai ketinggian yang maksimum. Jadi katakan di sini ketinggian yang maksimum.
Jadi semasa ketinggian yang maksimum di sini, V adalah sama dengan kosong. Okey. Jadi V sama dengan kosong, ms negatif 1. Okey, kemudian mencapai ketinggian maksimum 5 meter. Maksudnya di sini ialah 5 meter. 5 meter ialah sasaran ketinggian. Jadi S sama dengan 5 meter. Okey, S ke atas ialah petanda positif. Okey, kemudian apa yang kamu perlu dihidungkan di sini ialah hal laju objek itu semasa dilontarkan, iaitu nilai U. Okey, U maksudnya ialah hal laju awal yang kamu perlu tentukan di sini. Jadi maksudnya kamu ada maklumat yang berkaitan ialah V, S, 2. Kemudian kamu nak dapatkan U. Lagi satu ialah diberikan bahawa G sama dengan 9.81 ms negatif 2. Kalau ke atas, kalau objek dilontarkan ke atas, G adalah petanda negatif. Jadi maklumat sudah ada. Okey, maksudnya kamu ada V, S, G. Tapi kamu perlu mencarikan hal laju awal. Jadi kamu boleh semakkan rumus yang ada di sini. Okey, mana satu ada V, S, U dan G. Okey, kita lihatkan di sini mana satu ada V, S, U, G. V, S, U, G. Maksudnya kita tak ada T. Jadi maksudnya kita boleh potongkan di sini tak ada T. Jadi kita ignorekan yang persamaan yang pertama dan kedua. Maksudnya di sini kita perlu menggunakan persamaan yang ketiga, iaitu V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2GS. Jadi anda boleh gantikan maklumat yang kamu dapat tadi ke dalam persamaan ini. V sama dengan kosong kuasa 2, U yang kamu tidak tahu, masih tuliskan U lagi, tambah 2, G sama dengan negatif 9.81, S sama dengan 5. Jadi kamu boleh selesaikan persamaan ini. Okey, maksudnya di sini, okey, kalau cikgu pindahkan U kuasa 2 cikgu kirakan dulu, senang anda faham. Okey, maksud ni sama dengan kosong, U kuasa 2. Okey, kemudian anda boleh kirakan dengan menggunakan kalkulator. Okey, kamu akan dapat di bahagian sini ialah negatif 98.1. Okey, maksudnya kamu gunakan kalkulator, tekankan bahagian ini. Okey, bahagian yang bahagian yang ini. Kamu akan dapat nilai 98.1. Okey, kemudian bermaksudnya kamu boleh selesaikan ini. Okey, jadi maksudnya masih U kuasa 2. Yang negatif 98.1 cikgu pindahkan ke kiri jadi 98.1. Okey, semasa pindahkan tanda negatif sudah jadikan positif. Jadi maksudnya kamu kena tuliskan lagi. Okey, kalau kamu nak dapatkan U, maksudnya kamu kena dapatkan punca kuasa 2 98.1. Okey, U kuasa 2 sama dengan 98.1. Jadi kalau kamu nak dapatkan nilai U, kamu kena punca kuasa 2 kan. Okey, kamu akan dapat nilai, sebab punca kuasa 2 maksudnya kamu boleh dapat nilai yang bertanda positif atau bertanda negatif. Jadi maksudnya kemungkinan ialah 9.90 ms negatif 1 positif atau tanda negatif. Tetapi di sini mana satu yang kamu nak ambilkan? Sama ada U sama dengan positif 9.9 atau U sama dengan negatif.
Jadi kamu kena lihatkan keadaan yang diberikan. Okey, tadi soal katakan bahawa kalau sesuatu objek dilontarkan ke atas. Kalau lontarkan ke atas, V adalah, tak kira V, okey, U, asalkan ialah hal laju mesti bertanda positif. Jadi di sini jawapan ialah positif 9.90 ms negatif 1. Kenapa? Sebab objek itu dilontarkan ke atas. Okey, jadi kamu perlu tuliskan bahawa, okey, cikgu padamkan bahagian ini. Cikgu percaya semua ini tadi kamu sepatutnya salingkan di dalam buku latihan kamu. Okey, maksudnya kamu kena tuliskan jawapannya. Okey, maksudnya cikgu sambung di sini. Okey. Kamu kena tuliskan jawapan U sama dengan positif 9.0 ms negatif 1 kerana objek dilontar ke atas. Kalau ke atas, hal laju bertanda positif. Sekarang kita lihat soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B, anda perlu mencarikan masa untuk objek sampai ke ketinggian yang maksimum. Okey. Okey, jadi sebelum itu, cikgu senaraikan sekali maklumat yang ada. Okey, yang pertama yang tadi kita dapat bahawa V sama dengan 0. Okey, kemudian lagi satu ialah S sama dengan 5 M. Lagi satu G sama dengan 9, negatif 9.81 negatif 2. Okey, kemudian hal laju awal yang tadi kamu sudah dapat daripada jawapan bahagian A, iaitu sama dengan 9.90 ms negatif 1. Jadi maklumat di sini. Okey, sekarang kamu boleh gunakan maklumat yang diberikan di sini untuk mencarikan masa. Okey, masa ialah T. Jadi berapa T? Okey, jadi di sini kita lihatkan mana satu rumus yang paling sesuai digunakan. Yang ada T. Jadi tak mungkin kita gunakan rumus yang ketiga sebab dia tak ada T. Okey, jadi mestilah nombor 1 dengan nombor 2. Jadi kamu lihatkan di sini rumus yang pertama lebih ringkas dan lebih senang kamu selesaikan. Jadi kita pilihkan yang persamaan yang pertama. Okey, iaitu V sama dengan U plus GT. Okey, kemudian kamu gantikan nilai yang ada. T. Yang kamu tak tahu, masih tuliskan simbol yang sama lagi. Okey, kemudian kamu boleh selesaikan. Maksudnya, okey, yang sini dapat ialah 0 sama dengan 9.9 plus minus positif negatif jadi negatif 9.81 T. Jadi cikgu pindahkan ke depan. Jadi 9.81 T sama dengan 9.90. Jadi T sama dengan 9.90 per 9.81. Jadi kamu akan dapat jawapan 1.009 S. Okey. Ini adalah jawapan untuk soalan B. Okey, kemudian soalan C. Kita lihatkan di sini. Okey, kalau sesuatu objek dilontarkan ke atas. Okey, ambil masa ialah 1.009 S. Jadi berapa masa untuk soalan C? Berapa masa yang diperlukan untuk objek kembali ke arah yang asal?
maksudnya berapa lama masa yang diperlukan untuk objek tersebut dari titik permulaan di sini kemudian kembali semula ke kedudukan yang asal di sini. Maksudnya 1.009S naik ke atas dan lagi 1.009S ke bawah. Okey, jadi masa yang diperlukan adalah sama dengan kita jumlahkan dua masa ini. Sebabkan kamu boleh tuliskan masa masa dilontarkan ke atas adalah sama. Adalah sama dengan masa jatuh ke bawah. Jadi masa yang diambil oleh itu masa yang diambil. Untuk objek kembali ke arah asal sama dengan 1.009S tambah 1.009S. Jadi kamu dapatkan jawapan anda. Okey. Masa, unit untuk masa ialah S. Jangan lupa unit untuk jawapan akhir anda. Soalan nombor 4. Sebiji bola tenis yang dilepaskan jatuh secara menegak dari sebuah bangunan setinggi 50m. Hidungkan masa untuk bola sampai ke tapak bangunan tersebut. Okey, maksudnya kalau sekarang ialah objek tersebut, bola ini dilepaskan jatuh secara menegak. Maksudnya objek itu ialah ke bawah. Kalau ke bawah, titik rujukan ialah di ketinggian yang maksimum. Jadi hal laju awal pada masa itu adalah sama dengan kosong. Jadi kita senaraikan apa maklumat yang ada di dalam soalan ini dahulu. Okey, yang pertama, tenis yang dilepaskan dijatuhkan secara menegak dari sebuah bangunan. Maksudnya sekarang objek tersebut ialah jatuh ke bawah. Jadi semasa jatuh ke bawah di ketinggian maksimum di sini, di ketinggian maksimum, U adalah sama dengan 0. Okey, bangunan setinggi 50 meter, maksudnya ketinggian sasaran di sini 5 meter. Jadi S sama dengan 5 meter. Tetapi sini yang kamu kena lihatkan ialah kalau ke bawah, S ialah bertanda negatif. Okey, jadi kamu lihatkan di sini, kamu perlu menghidungkan ialah berkaitan dengan masa. Masa, jadi kamu perlu dapatkan T. Okey, T yang kamu tidak tahu. Okey, jadi lagi satu maklumat yang kamu boleh dapat dari sini ialah abaikan rintangan udara. Di sini G sama dengan 9.81. Jadi kamu dapat nilai G sama dengan 9.81. Di sini ialah ke bawah, G juga adalah bertanda negatif. Jadi kamu carikan mana satu rumus yang paling sesuai untuk anda dapatkan jawapan T. Yang ada U, ada S, ada G dan ada T. Jadi kamu boleh lihatkan di sini ialah persamaan yang kedua, ya. Ialah persamaan yang kedua, iaitu S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2. Jadi S di sini sama dengan 50M. Tapi ada tanda negatif sebab ke bawah. Jadi sama dengan U sama dengan 0. Okey, T yang tidak tahu, jadi masih tuliskan T lagi. Plus 1/2. G sama dengan negatif 0.981 T kuasa 2.
Jadi kita dapat negatif 50. Okey, sifar jadi tak ada. Jadi sini dapat ialah 1/2 negatif 9.81 T kuasa 2. Jadi kemudian kamu boleh selesaikan. Okey, jadi cikgu pindahkan, selesaikan ini. Okey, yang ke bawah pindahkan ke atas, negatif 50 darab 2 bahagi negatif 9.81. Jadi T kuasa 2. Okey, jadi semua nilai yang ada di sini cikgu semua pindahkan ke sebelah yang lain. Jadi maksudnya kalau kamu nak dapatkan nilai T, kamu kena punca kuasa 2 kan 50 darab 2 bahagi 9.81. Jadi kamu akan dapat yang nilai T yang bertanda positif dan negatif juga. Sebab setiap kali sebenarnya kalau punca kuasa 2 kan sesuatu nilai, kamu akan dapat nilai positif dan bertanda negatif. 0.193S. Tapi di sini kita hanya ada yang bertanda negatif, positif, tak ada yang bertanda negatif. Jadi kamu boleh tuliskan di sini T negatif tidak ambil kira. Okey. Ini jawapan untuk soalan A. Kita nak dapatkan hal laju bola sebaik sebelum mencecah lantai. Okey, maksudnya kita nak dapatkan ialah hal laju akhir. Jadi hal laju akhir ialah kita nak dapatkan hal laju akhir berapa. Okey, jadi di sini cikgu senaraikan lagi sekali semua maklumat yang ada tadi. Yang lagi satu ialah kita tahu bahawa U sama dengan kosong. S sama dengan negatif 50M. Okey, kemudian G sama dengan negatif 9.81. Okey, jadi kamu boleh tengokkan di sini. Sekarang kamu nak dapatkan nilai V. Jadi kamu boleh lihatkan mana satu yang sesuai untuk dapatkan nilai V. Okey, iaitu persamaan yang ketiga. Okey, iaitu V kuasa 2 sama U kuasa 2 tambah 2GS. V kuasa 2 yang kita nak carikan di sini, U tak sama dengan sifar kuasa 2 tambah 2 negatif 9.81. S sama dengan negatif 50. Jadi V kuasa 2 sama dengan 981. Jadi V sama dengan punca kuasa 2 981. Jadi V yang kamu dapat juga sebab punca kuasa 2 kamu akan dapat 2 positif dan negatif, iaitu 31.32 ms negatif 1. Tetapi di sini kita hanya ambilkan nilai V sama dengan negatif 31.32. Kenapa? Sebab objek tersebut ialah kerana bola jatuh ke bawah. Sebab jatuh ke bawah sesaran sama dengan negatif, V juga hal laju juga sama dengan yang bertanda negatif. Jadi kamu pilihkan V sama dengan negatif 31.32. Soalan C ingin mencarikan jarak tegak yang dilalui pada saat yang ketiga. Jadi kamu kena lihat dengan berhati-hati dengan soalan ni ialah saat yang ketiga. Bukan tanya tentang dalam masa 3 saat. Jadi kamu kena carikan jumlah jarak yang telah dilalui pada masa 3 saat dahulu. Okey, maksudnya di sini kamu kena dapatkan, nak carikan S.
Okey, maklumat yang ada ialah kita tahu bahawa U sama dengan sifar. Okey, G sama dengan negatif 9.81. Okey, sekarang kita nak carikan jumlah jarak yang dilalui dalam masa 3 saat. Okey, jadi kita dapatkan jarak yang dilalui Okey, jadi ini adalah sama dengan ini yang kita nak cari ialah S. Jadi kita ada U dengan T. Jadi maksudnya kamu kena gunakan rumus yang kedua ini. Okey, maksudnya sama dengan UT plus 1/2 GT kuasa 2. Jadi U sama dengan sifar, jadi 1/2 negatif 9.81. T di sini sama dengan 3. Okey, 3 kuasa 2. Jadi di sini kamu akan dapat jawapan negatif 44.145 M. Okey, kemudian kita kena dapatkan lagi satu ialah jumlah jarak yang dilalui dalam masa 2 saat. Jadi sama dengan UT plus 1/2 GT kuasa 2. Okey, ini U sama dengan sifar. Jadi kita ambilkan di bahagian 1/2 negatif 9.81. T sama dengan 2 sebab 2 saat. Jadi ini adalah sama dengan negatif 19.62 M. Jadi sekarang soalan ialah tanya pada saat ketiga. Jadi maksudnya kalau di sini jumlah jarak yang dilalui dalam masa 3 saat. Okey, sama dengan sebab dia tanda negatif. Okey, cikgu lukiskan semula. Ikutkan arah yang diberikan. Sebab ialah sekarang ialah ke bawah. Okey, kalau ke bawah maksudnya dalam T sama dengan 3 saat dia telah melalui 44.145 M ke bawah negatif. Tapi kalau masa sama dengan 2 saat, jumlah jarak yang dilalui ialah negatif 19.62 M. Jadi maksudnya berapa berapa jarak tegak yang dilalui pada saat yang ketiga? Maksudnya kita nak dapat sini. Pada saat yang ketiga sini sahaja. Okey, maksudnya jumlah jarak yang dilalui dalam masa 2 saat ialah 19.62 meter ke bawah. Okey, kemudian dalam masa yang 3 saat jumlah jarak yang dilalui ialah negatif 44.145. Tapi soalan ialah nak berapa jumlah tegak yang dilalui pada saat yang ketiga. Jadi pada masa dari 2 saat ke 3 saat berapa jumlah jarak yang dilalui. Jadi ialah di sini. Okey, jadi kamu kena dapatkan oleh itu jarak tegak yang dilalui pada saat ketiga sama dengan negatif 44.145 tolak negatif 19.62 M. Okey, jadi ini adalah sama dengan negatif 24.53 M.